Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah malam ni kita menyambung surah Yusuf. Itulah kita pada ayat 15. Ayat 15. Kemudian sampai kepada ayat apa ni wa syarahu bi samin baqsin darahim ma'dudah wa kanu minaz zahidin. Ikut sini ayat ayat 20 ayat 20 dan ayat 21 insyaallah sama-sama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Maksudnya itulah bagi yang ada kitab muka surat 64 dan mereka menjualkannya dengan harga yang murah, hanya beberapa dirham sahaja, sebab mereka kurang suka kepadanya. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini masih lagi menceritakan tentang perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam. Kan Nabi Yusuf ni sebagaimana kita telah bincangkan sebelum ini, dia telah dikhianati oleh adik-beradik dia. Akhirnya dibuang dalam satu telaga. Kemudian di mana dia dijumpai oleh satu kumpulan orang yang sedang berniaga, orang berdagang. Sebagaimana ayat 19 yang kita baca sebelum ini, wa ja'at sayyaratun fa arsalu walidahum fa adla dalwah qala ya bushra hadza gulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Ayat kita baca sebelum ini, dan datanglah orang dalam keadaan bermusafir, yakni orang dalam pelayaran, dan mereka menyuruh seorang daripada mereka mengambil air, lalu dihulurkan timbanya. Pada masa itu Yusuf bergantung kepada timba tadi. Orang itu berkata, alangkah untungnya inilah seorang anak lelaki. Lalu mereka sembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi Nabi Yusuf ni maknanya dia
dia ambil oleh seorang tadi, kemudian akhirnya dibawa kepada satu tempat, lalu dia dijual lah sebagai barang dagangan. Wasyarauhu, apa makna wasyarahu? Dan mereka menjualkannya. Nabi Yusuf ni maknanya kata-kata kena jual, kan? Yang mana dijual tadi bisa manin baksin, dengan harga yang murah. Baksin ini dikata sini, yang mana mereka mengira harganya dengan duit dirham. Ini mata wang dia, mata wang kita ringgit, kan? Ada rial, ada dinar. Tadi pada masa itu dikiranya mata wang tu mata wang dirham. Dirham, bukannya dengan timbangan, kerana pada zaman itu setiap mereka hendak menimbang mestilah tidak kurang daripada 40 dirham. 40 dirham ni atau disebut satu uqiyah ke atas. Itu zaman tu lah. Zaman kita ni kilo tahi, kat tahi tak ada lah, kan? Sekarang ni zaman kilo. Ini nak ceritakan zaman tu. Sedangkan Yusuf mengikut ceritanya hanya dijual dengan harga 20 dirham. Dijual dengan harga murah, 20 dirham. Di sini punya pengertian yang bermacam-macam. Banyak pengertian ni, baksin ni. Ada ulama kata baksin maknanya artinya jual dengan cara yang orang kata haram, cara gelap lah bahasa kita ni, cara gelap. Dan boleh jadi dapat baksin juga ketika harga yang sangat murah, sebab mereka menjual dengan harga yang murah kerana mereka kurang suka kepadanya. Itu hendak mengelakkan dari tuduh menjual orang merdeka untuk dijadikan hamba abdi. Zaman tu orang yang jual ni, orang yang kena jual ni biasa hamba, hamba-hamba. Kalau orang yang merdeka dia tak boleh jual, kan? Zaman kita ini orang jual juga, orang jual orang juga, kan? Dia panggil apa istilah dia? Pemerdagangan manusia. Itu istilah. Kalau kita tengok dalam kitab Bayarun Nas, saya nak cerita sikit bab pemerdagangan. Sebab cerita ayat ni Nabi Yusuf dia kena jual, kan? Dia kena jual dengan harga yang murah, kan? Jadi zaman kita ni ada tak lagi orang jual orang? Masih. Di peringkat, bukan peringkat kita, peringkat tempatan, peringkat antarabangsa. Jadi kita nak tahu lagi apa makna pemerdagang ni. Pemerdagang ni makna apa? Dia kata pemerdagang manusia ini termasuk memaksa orang melakukan sesuatu, orang kata menggunakan orang tu dengan cara yang zalim, kan? Contohnya dibawa orang, kan? Dia tahu kerja orang tu, kan? Dia kata dengan gaji mahal, rupa-rupanya Hafiz Safari tu, kan? Dia jadi hamba abdi, dikurung. Banyak sekali orang kita, kan? Sampai di mana? Di Vietnam, di Kemboja, kan? Dijual, orang jual dia. Dia ingat nak cari kerja, kan? Sampai di orang kurung. Itu makna satu mudah kehidupan. Ataupun gaya orang puang, dia kata dia nak tahu kerja balik, kan? Tapi di sana dipaksa. Dia letakkan dengan satu satu rumah, satu bangunan, dikawal, kan? Dan di antara mereka dipaksa untuk apa? Tentunya kalau orang puang suruh melacur, jadi pelacur, pelacuran. Ataupun menjadi hamba abdi, jadi buruh paksa. Kalau kanak-kanak tadi dia buat apa? Dia suruh minta sedekah. Itu macam-macam cara. Jadi ini contoh-contoh pemerdagangan zaman kita hari ini. Contohnya dengan seorang kanak-kanak dipaksa untuk bekerja sebagai buruh paksaan. Dia ambil budak-budak ni kapung. Kalau cerita di negara-negara tu, dia ambil kapung-kapung jauh ni, kan? Dia kutip budak ni, kan? Dia kutip merata, kemudian dia buat satu tempat, dia kurung, maka budak-budak ni dipaksa. Kalau orang puang pula jadi tukang urut, dan kemudian dipaksa menjadi apa? Mula jadi tukang urut, dipaksa menjadi pelacur, kan? Dan banyak dan macam-macam lagi lah. Jadi pandangan Islam bagaimana, kan? Tentang pemerdagangan manusia ni, macam mana orang tu dia kata dijual orang, kan? Dia berniaga dengan dia jual orang tu macam mana, kan? Satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda tentang firman tentang satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam
Hadis ini hadis kursi. Hadis kursi ni maknanya firman Allah. Tapi dia dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kursi disebut salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamati wa man kuntu khasmahu khasamtahu rajulun a'ta biyal ahda summa ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala samanah wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis sahih. Dan juga diriwayat kata rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya baginda Nabi SAW menyatakan firman Allah berfirman. Allah kata ada 3 golongan aku musuhi mereka. Yang mana 3 golongan ni adalah merupakan musuh Allah. Kan? Allah benci mereka. Kan? Kerana mereka itu merupakan musuh Allah pada hari kiamat nanti. Ingat, 3 golongan ni dia menjadi musuh Allah pada hari kiamat nanti. Siapa yang aku musuhi, nescaya aku kalahkan dia. Ingat, mana-mana musuh Allah, Allah kata aku kalahkan dia. Pertama, kita nak kenal siapa musuh Allah ni. Lelaki yang memberi bai'ah denganku kemudian dia memungkirinya. Orang yang dia bai'ah ni janji. Bai'ah ni maknanya kata pegang. Macam zaman sahabat tu, Rasulullah ni pegang tangan Rasulullah kan, berbai'ah. Bai'ah untuk taat kepada Nabi kan, untuk melaksanakan Islam, untuk memperjuangkan Islam kan, untuk mempertahankan Islam kan. Samalah kita hari ni kan. Apabila orang tu nak jadi wakil rakyat, dia kena bai'ah. Sumpah kan. Sumpah tu kan main-main sumpah tu. Wallahi wa billah ta'ala, maknanya bersumpah kan. Mana kalau dia langgar bai'ah tu apa? Dia menjadi musuh Allah. Dia menjadi musuh Allah. Itu satu golongan. Golongan yang Allah benci adalah orang yang dia berbai'ah untuk taat setia kepada Allah, taat setia kepada Rasulullah, taat setia kepada perjuangan Islam, tiba-tiba dia khianat. Ingat dia khianat. Dia khianat amanah yang diberikan oleh rakyat. Makna orang ratik dia itu ingat dia boleh tolong rakyat, tiba-tiba dia khianat kan. Dia tinggal rakyat kan. Jadi maknanya dia mengkhianati amanah rakyat, maka masa itu dia kata itulah musuh Allah. Yang kedua, rajulun a'ta bil ahda summa ghadara. Yang kedua ialah kata lelaki yang menjual orang yang mereka kemudian dimakan harganya. Maknanya apa? Maknanya dia jual orang. Dia hak lelaki ni. Lelaki yang mana dia kata wa rajulun ba'a hurran fa akala samanah. Wa rajulun ba'a hurran fa akala samanah, yakni lelaki yang menjual orang yang merdeka. Dia jual orang. Maknanya memperdagangkan orang. Dia pergi jual orang tu kan. Dia jual orang, kemudian orang tu dizalimi kan. Maka dia ambil harga jual berapa ribu seorang. Contohnya seorang pedagang manusia itu seorang 10,000 contohnya. Bukan sikit harga kan. Ataupun 5,000 seorang. Dia jual. Dia kutik-kutik itu orang, dia hantar ke luar negara kan. Maka dia jual 100 orang ni dijual kan. Sebab tu kadang-kadang biasanya hak mari-mari kan, hak melalui apa? Mari-mari hak pendatang-pendatang asing tu kadang-kadang hak kena jual kan. Dia tak tahu dia bayar nak mari kata sebab orang tu janji buat pasport palsu sebagainya kan, bayar berpuluh-puluh ribu kan, siapa sini kena jual. Itu maksudnya berlaku zaman kita ini ya. Maka orang yang menjual seseorang yang merdeka tadi, lalu dia mengambil maknanya harga orang tadi. Kalau 10,000, kalau 5,000 seorang, 100 orang berapa puluh ribu dah. Dia makan hasil itu itu maknanya orang yang dimusuhi Allah. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Dan majikan, orang jadi tokek kan, kita upah orang kan. Orang tu kerja berpenat-penat lelah kerja sebulan tak bagi gaji, 2 bulan tak bagi gaji. Maknanya apa? Maknanya dia menzalimi orang tu. Dia upah orang kerja tapi tak bagi gaji.
Sebab tu upah-upah ni, orang yang jadi majikan sepatutnya kata dia beri upah tu sebelum apa? Kalau ikut hadis kata sebelum orang tu kering peluh dia. Tapi kita hari ni gaji ada apa? Ada minggu kan, ada bulan, biasa sebulan sekali lah. Tapi kalau cepat sekali seminggu sekali. Mana apa? Makna Islam suruh kita apa? Suruh menunaikan amanah kan. Jangan kita tak bayar gaji orang kan. Jadi kisah yang kita baca ni iaitulah kisah bagaimana baginda Nabi Yusuf alaihissalam dia dijual. Dia dijual dengan harga apa? Dengan harga yang murah. Dijual dengan cara yang haram kan, dengan harga yang sangat murah. Sebabnya mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga murah kerana mereka kurang suka kepadanya. Iaitu hendak mengelakkan dari tuduh menjual orang merdeka untuk dijadikan hamba abdi. Jadi orang kata pergi jual pasal gelap lah. Zaman dulu maknanya biasalah jual orang kan. Zaman hamba ramah kan, hamba abdi dulu kan. Jadi dijual pasal kan. Kita kalau nak tengok apa ni, jual-jual orang ni, tengok cerita orang beli je lah. Kan. Yang cerita orang beli kan, dia buat kan, jual orang di pasar kan. Abdul Wahid tu kena jual. Zaman tu lah kan. Mengikut kitab Kejadian Safarut Takwin. Ini kitab Taurat. Safarut Takwin ini ada kitab Taurat. Disebutkan bahawa saudara Yusuf itu ialah sebenarnya menjual Yusuf kepada orang yang dalam bermusafiran. Sebenarnya hak asal jual tu siapa dia? Hak asal jual tu adik-beradik dia juga kan. Setelah dia dikeluarkan dari perigi buta dengan alasan Yusuf itu hamba abdi yang telah lari. Adik-beradik dia kacek. Dia kata ni padahal adik dia sendiri. Dia kata ni hamba abdi ni lari pada tuang dia. Aku nak jual. Maka dia jual kan. Mana berapa tangan dia jual tu kan. Jual ke orang ni pula jual ke pasar pula kan. Dengan tujuan menjualkannya bukan hendak mencari untung, tetapi sekadar hendak menjauhkan dari negeri mereka. Makna tujuan adik-beradik Nabi Yusuf tu, dia khianat apa? Dia khianat supaya Yusuf ni tidak bersama dengan mereka kan. Kalau boleh nak buang ke negara jauh-jauh. Bahasa kita ni nak buang negeri lah. Kita hari ni kata buang daerah kan. Kalau orang bersalah tu dia buang daerah kan. Kalau bolehnya nak atas tepat jauh-jauh, tak boleh balik dah. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan lagi ayat 21, wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'ati akrimi maswah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Dan orang Mesir yang membelinya mengatakan kepada isterinya, kemudian dia dibeli pula oleh seorang pembesar orang Mesir pula. Orang Mesir beli ni. Katanya apa? Akrimi maswahu. Layanlah dia dengan baik. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan ada gunanya bagi kita. Nampak budak ni comel. Sebab Nabi Yusuf ni tahulah kan. Nabi hak comel kan. Nabi Allah beri dia salah satunya kelebihan Nabi Yusuf ni kan. Tubuh badan tu comel sungguh. Tubuh badan itu comel kan. Kecantikan Nabi Yusuf tu maknanya comel sebagaimana kita dah baca sebelum ni. Sebab tu dia kata adalah Nabi Yusuf itu seorang yang amat cantik, parah dalam mukanya. Al-Imam Baghawi mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, u'tiya Yusuf syatral hasani. Yusuf telah kenakan sebahagian pada kecantikan. Maknanya tak ada orang lah zaman tu hak pada comel kan. Macam juga Nabi kita Muhammad juga dia kata sama cantiknya ataupun mungkin lebih comel daripada Nabi Yusuf kan. Itu maknanya nak tengok Nabi kita, tengoklah Nabi Yusuf. Dan dikatakan pula dia telah merisi kecantikan itu daripada neneknya Sarah. Sarah ni siapa dia? Sarah ni adalah isteri kepada Nabi Ibrahim kan. Kemudian isteri dua orang kata isteri pertama Sarah, isteri kedua nama Hajar kan, Hajar. Itulah isteri yang tua kepada Nabi Ibrahim. Dan Sarah memanglah cantik orangnya. Dan biasalah kalau kata maknanya mak dia comel, biasa anak comel lah kan. Gitu. Sebab dia kata Sarah tu sendiri pun kecantikan dia digunakan 1/6 dari kecantikan. Nak ayatnya Nabi Yusuf dia comel kan. Tapi mak dia tu comel juga, tapi dia ambil 1/6 daripada kecantikan Nabi Yusuf. Manakala Nabi Yusuf dan ibunya Rahil
Dikurniakan 2/3 dari kecantikan. Dan Sa'rabi mengatakan bahawa Nabi Yusuf itu punya rupa parah yang cantik, rambutnya kerinting, kedua belah matanya besar, perawakannya sederhana, kedua belah lengan dan betisnya gempar, perutnya kempeh dan pusatnya pula kecil. Dan apabila dia tersenyum membayangkan nur cahaya dari air mukanya, dan apabila dia bercakap bersinar-sinar giginya. Maknanya kecantikannya suruh berseri seperti sinar siang pada waktu matahari. Rupanya mirip sekali dengan rupa Nabi Adam AS. Ini dalam setengah riwayat kata makna rupa Nabi Yusuf itu comel lah, nak kaya comel kan. Maknanya apabila dia suka, gigi dia bersinar kan. Bersinar menunjukkan kepada itu kecantikan Nabi Yusuf AS. Maka kata orang Mesir ni, kata marilah kita ambil anak ni, mudah-mudahan dia ada guna bagi kita, atau kita ambil dia menjadi anak angkat, au nattakhizahu walada, kita buat anak akak lah budak ni kan. Dia cadang pada isterinya. Wa kadzalika makkanna li yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amri. Dan demikianlah kami, yakni Allah, teguhkan kedudukan Yusuf di muka bumi, dan kami ajar kepadanya pengertian kata-kata takbir mimpi. Tengok Allah Ta'ala mengatur. Ini semua perancangan Allah kan. Allah Ta'ala mengatur kehidupan Nabi Yusuf AS. Maknanya kehidupannya Allah uji dia kan. Masa kecil tadi maknanya dia dibuang oleh adik-beradik dia kan. Tapi Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada Nabi Yusuf apa dia? Di mana dia boleh mentadbir mimpi. Dia boleh mentadbir mimpi. Dan Allah berkuasa menjalankan urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi di sini dikata Al-Quran tidak menyebut siapakah nama orang yang membeli Nabi Yusuf di negeri Mesir itu. Tak sebut, Quran tak sebut. Juga tidak menyebut nama gelaran atau pangkatnya maupun nama isterinya, kerana nama-nama dalam kisah tidaklah begitu penting untuk dijadikan tauladan dan menambahkan pengajaran. Itu tidak penting lah. Sebab Al-Quran ni nak detail beratlah kita kan. Quran tu lebih kurang 6,000 ayat lebih kan. Mana kalau Tuhan nak cerita satu-satu, Quran tebal mana tak tahu kan. Quran tu dia cerita secara umum saja kan. Kerana nama-nama dalam kisah tadi tidak begitu penting untuk dijadikan tauladan dan menambah pengajaran. Tapi dan ayat berikutnya nanti ada sebutkan bahawa wanita Mesir menggelarkan dengan panggilan Al-Aziz. Al-Aziz apa? Gelaran bagi seorang pegawai yang mentadbir pejabat Raja Mesir. Maknanya yang melibatkan istana. Maknanya dia ni dijaga oleh seorang pembesar. Al-Aziz ni kita kira orang besar lah kan. Yang nampaknya ialah dia tu ketua menteri dalam kerajaan Mesir. Bukan barang tu. Maknanya dia ni sebagai ketua menteri. Mana dalam kerajaan Mesir masa itu ada pemerintahan dia, maka yang menjadikan Nabi Yusuf sebagai anak angkat itu dipanggil Al-Aziz. Al-Aziz ini adalah siapa dia? Ialah ketua menteri bagi kerajaan Mesir pada masa itu. Dalam kitab akan jadi As-Safarut Takwin juga disebutkan bahawa Al-Aziz ialah ketua polis. Dia kata makna ketua polis, atau menjadi pengawal raja serta pengawal penjara yang bernama Potifar. Potifar ni yang telah membeli Yusuf kerana firasatnya Yusuf adalah seorang anak yang baik. Asas-asasnya hak beli itu ialah orang yang jaga apa? Yang menjadi orang kata bahasa kita ni wadah penjaga. Wadah tu pengawal lah, apa penjaga kan. Jadi dia tengok budak ni, dia tengok dalam firasat dia kata budak ni juru ni. Di sini kita dah sebut sebelum ni firasat ni apa ni? Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang beriman kan, ataupun orang yang Allah Ta'ala beri dia firasat dia tengok orang tu dia tahu kan. Bukan dia tahu apa, dia boleh agak orang tu orang baik. Jadi dalam firasat dia ni, dia agak dia budak ni budak yang baik, maka dia berpesan kepada isterinya Ra'il ataupun juga disebut Zulaikha. Zulaikha ni nama dia juga disebut Ra'il ataupun Zulaikha, supaya melayan dengan secukupnya dan melahirnya dengan sebaik-baiknya, diberi makan, minum dan pakaian, serta diperlakukan sebagai salah seorang ahli rumah sendiri,
bukan sebagai hamba atau khadam. Tengok Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala jaga Nabi Yusuf ni, sepatutnya dia jadi hamba, kan? Tapi oleh kerana Allah Ta'ala menjaga Nabi-Nabi ni, dia tak jadi hamba, kan? Dia jadikan sebagai anak angkat, kan? Jadi apa sebut anak angkat ni orang besar pula, jaga macam anak sendiri, ya, kan? Sebab itulah kita lihat dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang mana Allah Ta'ala ni dia mengatur kehidupan Nabi-Nabi ni. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, kan? Walaupun dia kata orang-orang yang bermusuh dengan Nabi itu merancang. Kalau kita tengok kisah Nabi Musa, kan? Zaman Nabi Musa alaihissalam, kan, mana-mana anak lelaki yang lahir maka pasti dibunuh. Kerajaan Firaun dia buat satu akta, dia keluarkan satu akta. Oleh kerana tukang sihir kata kepada Raja Firaun, ingat akan lahir seorang yang akan meruntuhkan kerajaan ni. Mana tukang-tukang sihir dah buat ramalan lah, kan? Tukang-tukang sihir ni buat ramalan akan hancurnya kerajaan Firaun ni oleh seorang anak lelaki akan lahir. Jadi pada masa itu Firaun dia buat satu akta, mana-mana anak lelaki kena bunuh lelaki. Maknanya keluar saja bunuh. Jadi pada masa itu di mana mereka merancang untuk membunuh semua anak lelaki. Wa makaru, mereka merancang. Tapi Allah kata wa makarallah, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, Allah Ta'ala sebaik dia perancang. Sebab tu ibu kepada Musa menghanyutkan Musa, kan? Dia hanyut sampai ke mana dia hanyut? Sampai ke istana Firaun. Dan dijaga pula oleh apa? Oleh Asiyah. Asiyah ni siapa dia? Asiyah adalah salah seorang isteri Firaun yang beriman kepada Allah. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Allah ceritakan dalam surah Tahrim bagaimana Asiyah dia berdoa kepada Allah, rabbi ibni li indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Tengok, dalam banyak-banyak isteri Firaun tu Allah jadikan Asiyah. Asiyah ni isteri Firaun. Ada riwayat kata Asiyah ni walaupun dia duduk dengan Firaun, tapi dia ni tidak pernah disentuh oleh Firaun, sebab Allah jadikan makhluk lain. Walaupun Asiyah ni diseksa, dipenjara, kan? Maknanya apa? Maknanya Allah jaga Asiyah ni, sebab Asiyah beriman kepada Allah. Jadi Asiyah ni dia kata apa dalam doa dia? Rabbi ibli indaka baitan fil jannah, ya Allah binakan aku satu istana, rumah dalam syurga. Wa najjini min fir'aun, dan selamatkan aku daripada Firaun. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Jadi Asiyah ni apabila dia tengok saja Musa, maka pada masa itu dia sangat sayang pada Musa. Maka sebab itulah dia kata zaman kecil ni Nabi Musa apa? Nabi Musa ni, kan, diberikan satu ujian. Diletakkan bara api, kan? Bara api itu putung api, kan? Maka dia kata Nabi Musa ni letakkan apa ni di mulut dia. Sebab tu Nabi Musa tu dia punya lidah tu orang kata dia macam sipu sikit, kan? Sebab tu Nabi Musa ni apabila dia nak berjumpa dengan Firaun, masa nak berdakwah, Nabi Musa minta apa? Minta bantuan Harun. Maka dia berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, pemudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah huraikan, ataupun kita kata mana apa yang kusuk masa ini. Uqdah ni macam simpulan, kan? Mana engkau wahlul 'uqdatam min lisan, lepaskan ikatan ni. Maknanya dia nak bercakap tu dia agak gagak sikit. Sebab tu dia kata Nabi Harun tu lebih fasih. Nak cerita apa? Nak cerita Nabi Musa ni Allah uji dia, kan? Sebab apa? Asal kata dah mukir apa dengan budak tu, mana dia tahu menguri api. Maknanya akhirnya
Nabi Musa dipelihara dalam istana Firaun. Tengok. Allah, orang yang duduk dalam istana Firaun, yang dapat, yang dipelihara oleh Firaun sendiri, kan? Yang dijaga oleh Firaun. Kalau bahasa kita sekarang ni, hak dapat makanan percuma, pendidikan percuma, dapat biasa percuma, duduk Firaun tu semua dapat dibayar oleh Firaun. Tapi akhirnya Allah Ta'ala takdirkan dia lawan Firaun, kan? Dia menentang Firaun. Itu perancangan Allah. Macam sama juga kisah Nabi Yusuf ni, kan? Walaupun adik-adik dia halau dia, kan, singkir dia, kan, tapi Allah Ta'ala itu ada perancangan dia. Maka dia takdirkan dia duduk dengan seorang pembesar, maka dia jaga dengan baik oleh pembesar tadi. Maka ketua menteri tadi, Al-Aziz tadi, mengharapkan agar Yusuf menjadi orang yang berguna di belakang hari kepada kerajaan dan negara jika diberi pelajaran, didikan dan latihan secukupnya. Maka akhirnya maknanya kata dia sepenuhlah diberi pendidikan, kan? Sebab ada terdapat tanda-tanda kecerdikan pada dirinya, atau Al-Aziz hendak mengambilnya menjadi anak angkat yang akan mengisi kekayaan dan kemuliaannya apabila telah sempurna akalnya dan matang pemikirannya. Maknanya Allah Ta'ala bagi Al-Aziz ini, pembesar ni, jatuh hati, ya? Maknanya rasa kasihan belah, rasa sayang. Sebab itulah maknanya rasa benci, rasa sayang ni semua adalah apa? Semua adalah semua dengan izin Allah. Allah Ta'ala boleh jadikan orang tu orang yang dibenci, dan Allah Ta'ala boleh jadikan orang tu orang yang disayangi. Itu semua, kan? Sebab itulah di antara doa kita minta apa? Kita minta doa, Allahumma ja'alni mahbuban indaka wa mahiban indan nas wa hayyinan indan nafsi. Kita ya Allah, jadikan aku ni orang yang engkau sayangi. Allahumma ja'alni mahbuban indaka, ya Allah, jadikan aku ni orang yang kau sayang. Wa mahiban indan nas, dan orang yang dipandang hebat oleh orang. Kita minta doa tu, kan, untuk diri kita. Allahumma ja'alni mahbuban indaka, ya Allah, jadikan aku ni orang yang engkau sayang. Kita minta Allah sayang kita, kan? Wa mahiban indan nas, dan digeruni oleh musuh-musuh. Wa hayyinan indan nafsi, dan jadikan aku memandang diriku oleh orang yang hina. Kita sendiri pandang diri kita ni hina. Bukan kita rasa kita hebat, kita lebih baik pada orang, tak. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita ni tengok kekurangan ada pada kita. Wa hayyinan indan nafsi. Maka sebab itulah di antaranya Allah jadikan Nabi Yusuf ni orang yang disayangi, kan? Maka dapat difahami ayat ini menunjukkan bahawa Al-Aziz adalah seorang yang mandul, tidak beranak. Rupanya pembesar ni, ketua menteri ni, dengan isteri ni lama dah tak ada anak, kan? Mandu, dulu tak ada anak, kan? Jadi apa dia mandu, jumpa dengan budak comel ni, lah, orang tak ada anak, kan? Tapi dia dapat anak tu, Masya Allah, kan? Makna apa? Maknanya sayangnya kata dia. Allah Ta'ala jadikan hati tu jatuh kasih pada anak tadi, kan? Dan seorang yang punya firasat yang sungguh tepat. Sebab telah ternyata sekali bahawa Yusuf cukup mendapat didikan, jagaan dan pergaulan yang baik. Kemudian bukan saja mempunyai bentuk badan dan raut muka yang baik, juga mempunyai budi bahasa yang baik. Dah comel, kan? Orang kata handsome pula, perangai, bercakap, kan? Lemah lembut, kan? Mendengar perangai tu, kan? Sebab itulah kita ni dalam perkiraan seseorang tu nak cari pasangan, kan, nak cari jodoh, Nabi kata apa? Tunkahul mar'atu li arba'in, kan? Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bi zati din taribat yadaka, kan? Dikahwini seorang perempuan tu kerana empat ciri dia, empat sifat dia. Limaliha kerana harta dia, disebut harta, kan? Kemudian wali hasabiah kerana keturunan dia, dia anak siapa dia, kan? Maknanya kita nak cari jodoh, nak cari natu tu, kan? Kita tengok dia ni anak siapa dia, kan?
apa latar belakang dia, kan. Kemudian disebut lagi apa? Wa di jamaliha. Comel itu ambil kira juga. Makna apa? Dia ambil kira, kan. Kecantikan dia. Tapi wa akhir sekali wa di diniha, kan agamanya. Dan Rasulullah tekankan apa? Fasfar bi zati din taribat yadaka. Maka hendaklah kamu memilih agama. Kalau dah banyak-banyak tadi keturunan, comel, kan, harta tadi, penting juga. Tapi yang lebih penting daripada itu apa dia? Agama. Walaupun tengok tu dia tak apa comel, tapi masya-Allah agama, orang kata nombor wahid. Tapi mungkin tak berapa comel, kan, sederhana je, kan, harta pun tak banyak, tak apa, kan. Tapi agama dia nombor satu. Maka Rasulullah suruh pilih apa? Fasfar bi zati din taribat yadaka. Maknanya kecantikan tu dia ambil kira. Nabi Yusuf ni dah lah comel, hak paling comel sekali zaman tu, kan. Atau ada maksud manusia ni ramai-ramai, dia paling comel, kan. Manusia pada dulu sampai hari kita ini Nabi Yusuf paling comel. Maka pada masa itu, kan, dia ni dah lah comel, perangai pula comel, budi pekerti yang baik pula. Dan Allah berkuasa menjalankan urusannya, yakni kisah suka dan duka dalam Nabi Yusuf semuanya dilakukan oleh Allah mengikut kehendaknya dan mengikut sesukanya, kerana tidak ada siapa pun yang dapat menghalangnya. Mana Nabi Yusuf ni, makna Allah Ta'ala uji dia dulu, kan. Dia Allah Ta'ala uji. Jadi apabila diuji oleh Allah Ta'ala ni, setiap ujian tu ada hikmah dia, kan. Maknanya setiap ujian tu ada hikmah dia. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, kan. Setiap kesusahan ada kesenangan, setiap kesusahan ada kesenangan. Maknanya Nabi Yusuf ni kata berada dalam kesusahan, kan. Tapi Allah Ta'ala tu mengatur, mula-mula susah, tapi akhirnya Allah Ta'ala mempermudahkan kehidupan dia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, yakni tentang kehendak Allah memperlakukan Yusuf yang demikian itu. Jadi kebanyakan orang ni tak tahu, kan. Jadi kita ambil sedikit pengajaran daripada ayat ni, kan. Daripada ayat yang kita baca ni, iaitulah ayat apa ni, ayat 20 ni. Maksudnya di sini adalah Nabi Yusuf ni adalah orang yang terbaik, kan. Orang yang paling baik, kan. Sebab tu orang yang baik ni, kan, kita mesti menjadi orang yang baik, kan. Atau apa lagi yang moleknya, kita menjadi orang yang menjadi kunci kepada kebaikan, kan. Ada manusia tu dia kata dia menjadi apa? Dia menjadi kunci kepada kebaikan. Dengan ada dia itu, maknanya dia membuka kebaikan bagi orang lain, kan. Kita bukan sekadar menjadi orang yang soleh. Soleh itu baik dah. Tapi kita kena menjadi apa? Orang yang musleh. Beza tu. Soleh ni untuk baik untuk diri dia lah, setakat diri dia. Itu orang yang soleh. Satu lagi ialah orang yang musleh. Diri dia baik dan dia memperbaiki orang lain. Itulah sifat yang ada pada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka bukan saja menjadi soleh, tetapi mereka menjadi orang yang musleh. In uridul islah wa ma taufiqi illa billah, kan. Sebab itulah bila baginda Nabi SAW menyebut akhir zaman, atau disebut bagaimana disebut bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam tu dia kata datang dalam keadaan asing, dalam keadaan sorang-sorang. Yang bawa Islam ni adalah Nabi kita sorang-sorang, kan. Wa sayaudu ghariba, dan Islam tu pada akhir zaman dalam keadaan orang pandang Islam tu kecil, Islam dipandang asing. Tapi Rasul kata fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang bersama dengan perjuangan Islam. Makna apa? Makna di sini orang yang bersama dengan perjuangan Islam ni, makna dia akan dimusuhi, dia akan dibenci, dia anggap orang yang asing. Maka sahabat tanya pada Rasulullah, wa manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah golongan yang asing itu? Golongan yang terpencil tadi, siapa dia? Apa Rasul kata? Alladzina yuslihuna iza fasada nas,
Ini orang yang menjadi orang yang muslih, orang yang mengajak kepada kebaikan ketika mana rosaknya masyarakat. Jadi maknanya Nabi Yusuf ni kata orang yang membawa kebaikan, bukan untuk diri dia saja, tapi dia telah memberi kebaikan kepada keluarga, dia telah memberi kebaikan kepada kerajaan Mesir itu sendiri. Yang mana insya-Allah kisah ni kita akan baca satu demi satu, kan. Dan janganlah kita menjadi orang yang paling celaka. Dia dua je, orang yang soleh, orang yang muslih. Satu lagi lawan soleh adalah taleh, atau disebut orang yang melakukan kerosakan, lawan dia fasid, atau disebut mufsid, orang yang melakukan kerosakan bukan untuk diri saja, kan, dia merosakkan orang lain. Ala innahum humul mufsidun walakin la tash'urun. Adakah mereka itu adalah mereka itu, sungguh mereka itu orang yang merosakkan. Sebab itu di zaman Nabi Saleh ni, apabila Nabi Saleh diutuskan kepada kaum dia, kaum Samud, kan, maka Allah uji kepada kaum Nabi Saleh ni, ada seorang yang paling celaka. Iaitulah ketika mana Allah Ta'ala uji kepada kaum Nabi Saleh. Allah uji dengan apa? Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Saleh apa dia? Mukjizat, di mana seekor unta. Izim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi Saleh. Izim ba'asa ashqaha, ketika Nabi Saleh ni diberikan satu kemuliaan, Allah muliakan Nabi Saleh ni apa? Allah jadikan unta. Unta ni dia boleh berikan nikmat rezeki kepada satu kampung. Satu kampung tu boleh minum air susu unta. Tapi dengan syarat. Nabi Saleh kata, aku minta satu hari beri peluang kepada apa? Beri peluang kepada unta ni supaya dia boleh minum sepuas-puas. Maknanya air telaga ke air apa, mu jangan ambil. Jangan ambil sehari ni. Sebab sehari ni kita beri ke unta biar dia diminum untuk giliran dia. Rupuk-rupuk pun mu tak nak ambil. Esoknya giliran mu pula. Maknanya bergilir-gilir lah, kan. Satu hari, sebab unta ni besar, kan. Kenapa? Kerana unta ni susu dia tadi boleh menampung seluruh orang. Tapi nak rayaknya mereka tidak bersyukur di atas nikmat Allah, kan. Ada seorang hak paling jahat. Izim ba'asa ashqaha, lalu kami menghantar seorang yang paling celaka. Kata ulama, siapa zaman tu hak paling celaka? Nama dia Qudar bin Salih. Zaman Nabi Saleh ni ada seorang pemimpin jahat, orang paling zalim, orang paling jahat, nama dia Qudar bin Salih. Qudar bin Salih ni dia kata, dia ajak puak-puak dia kata kita sembelih dia. Kita sembelih unta ni, kan. Ketika mana Qudar bin Salih nak buat jahat, nak sembelih unta, orang ramai tak kata apa, tidak mencegah kemungkaran. Ini bahaya, tuan-tuan, kan. Kalau kita sebagai orang yang beriman, kan, tengok orang buat salah, kan, tengok pemimpin buat kezaliman, tak ada orang tegur, ikut dia lah, ikut pandang dia lah, kan. Makna tidak ada amal ma'ruf dan nahi munkar. Dengan kata lain, makna tak ada orang yang berani nak cegah dia. Semua jadi pak teruk mereka, membiarkan. Yang Allah kata mereka itu disebut fa'aqaruha, mereka menyembelih unta tu. Kata ulama, sembelih itu bukan sembelih terus sembelih unta tu tak. Jahat. Mula-mula potong kaki. Potong kaki unta tu, khianat. Lepas tu potong pula anggota lain, kan. Nak boleh ke mati tu berapa lama? Jahatnya. Maka Allah kata apa? Selepas tu Allah sebut izim ba'as asqaha faqala rasulullah naqatallahi wa suqya fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Maka Allah turunkan azab. Apa dia azab yang Allah turun? Di mana berlakunya satu tempikan yang amat kuat, sayhatan wahidah,
malaikat bertepik, semua mati berlaku. Mana semua hancur berlaku. Itu maknanya akibat apa? Akibat orang yang paling jahat. Sedangkan Allah ceritakan di sana adanya orang yang baik. Maka sebagaimana kisah Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf ni adalah menjadi orang yang paling baik. Walamma balagha ashuddahu ataina hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tak kala Yusuf sampai umur dewasa, maka kami kurniakan kepadanya kebijaksanaan dan pengetahuan. Tengok, tadi Allah Ta'ala beri kepada Nabi Yusuf apa dia? Sebelum ni, ayat ni sebut ta'wilil ahadis. Nabi Yusuf ni dia boleh mentadbir mimpi. Itu kehebatan. Maknanya Nabi Yusuf dengan keturunan Nabi Yusuf ni, keluarga dia semua boleh mentadbir mimpi. Itu antara ilmu yang Allah kurniakan kepada Nabi Yusuf AS. Itu kehebatan dia. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kepada Nabi Yusuf apa dia? Hukuman. Hukuman mana apa? Kebijaksanaan. Diberikan ilmu hikmah. Yang kedua, wa ilma, dan ilmu pengetahuan. Jadi apabila Yusuf membesar menjadi seorang yang telah dewasa, kerana sempurna kekuatannya, pertumbuhan badannya dan akal fikirannya dianggarkan berumur 33 tahun dan layak menjadi Nabi. Makna umur 33 tahun ni umur muda lah, kan? Mana orang yang muda, kan? Mana orang yang muda, comel pula, badan tegak, sihat. Mana Allah Ta'ala beri kehebatan kepada Nabi Yusuf ni, dan dia ni layak menjadi Nabi. Maka Allah kurniakan pula yang kedua adalah kebijaksanaan. Sebab tu Nabi-Nabi ni disebut, Nabi ni diberikan hukuman, kebijaksanaan. Sebagaimana sifat yang ada pada Nabi kita, ada 4 sifat, kan? Sidik, amanah, fatanah, kan? Apa mana? Tabligh, menyampaikan. Ada 4 sifat Nabi, kan? Maknanya apa sifat Nabi itu? Pertama adalah diberi hukuman. Hukuman mana apa? Mana Nabi itu bersifat dengan apa? Bersifat dengan fatanah. Apa mana fatanah? Fatanah ni adalah orang yang bijak, orang yang bijaksana, kan? Fatan, bahasa Arab kata orang bijaksana. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok negara Fatani itu, jangan kita baca dengan Fatani dengan ta, baca dengan ta. Sebab bahasa Arab kata Fatana makna apa? Mana Allah orang yang bijak. Sebab tu ulama-ulama dulu, ulama-ulama di Fatani, sebab Fatani itu asalnya adalah dia Darul Islam, dia negara Islam, ingat ya? Kemudian dia telah dijajah oleh Siam, kan? Negara Fatani, sebab ke Fatani Darul Islam, nama asal dia. Dan tidak dibaca dengan fatan, dengan ta. Sebab fatan dia, fatan makna fitnah. Ulama-ulama dulu ditukar nama. Sebab itu ditukar kepada Fatani. Orang daripada Fatani, Fataniyun. Kalau kita daripada Terengganu, kan? Atau Terengkanui. Kalau Kelantan, Kelantani. Fatani makna apa? Maknanya orang yang bijak, orang yang hebat. Sebab tu negara Fatani melahirkan para alim ulama, ulama-ulama hebat, kan? Maknanya kita kata dulu Fatani ni macam Selami Mekah juga, macam Kelantan. Mana ulama-ulama hebat tu ialah ulama-ulama daripada Fatani. Kerana Fatani tu orang-orang yang bijak. Jadi ulama tu dibagi nama sesuai dengan tempat tadi. Sebab tu kita sebut, kenapa? Kerana Fatanah itu adalah sifat kebijaksanaan. Sebagaimana Allah kurniakan kepada Nabi Yusuf nikmat yang demikian tadi, maka Allah juga memberi balasan kepada orang mukmin yang berbuat kebajikan. InsyaAllah kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zakkirna bil Qur'anil azim wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana alayhi atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah.